Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi Masjid Nurul Jannah, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga ibadat yang kita lakukan itu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kekurangan dalam ibadah kewajiban yang kita lakukan itu, macam-macam benda yang kita selesaikan dalam solat ni, barang hilanglah, masalah macam-macam dipikir-pikirkan dalam solat, khusyuknya ke mana, macam-macam benda kita terfikir. Namun demikian kita mengharapkan redha, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga itulah yang terbaik yang dapat kita laksanakan ibadah kewajiban harian kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi pada minggu ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran, cara mudah memahami Al-Quran. Sebuah kitab karangan daripada seorang ulama daripada Mesir, iaitu Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Merupakan kitab Arab, asalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ala Indonesia, yang diterbitkan oleh Pustaka Jiwa. Kitab ini kita telah membincangkan beberapa tajuk, dan kuliah kita dah dengan tajuk kitab ini dah sebanyak 4 kuliah kita lalui, dan kuliah kita terakhir ialah pada 1 bulan 3 2022, iaitu kita berhenti pada muka surat 8. 4 kali kuliah dekat muka surat 8 kita telah membicarakan beberapa tajuk. So tajuk kita yang telah kita cover ialah bab yang pertama itulah. Bab yang pertama tu dekat ujung dekat muka surat 8. Kita membicarakan tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan sejarah perkembangannya. Kita flashback balik, nak ingat balik ni dah 2 bulan ni dia dah lus-lus sikit balik kan. Kita cerita ni tentang Al-Quran, sejarah Al-Quran sikit, perkembangan dia. Kemudian dia ceritakan zaman Nabi, zaman sahabat, 4 ulama, zaman tabi'in, tabi'in. Kemudian kita dah bincang berkaitan perkembangan tafsir Quran, tafsir zaman Nabi bagaimana, zaman sahabat bagaimana, sifat sahabat terhadap tafsir. Kemudian dia masuk zaman tabi'in. Kita ceritakan ulama-ulama tabi'in itu mula berkembang di mana, di Mekah, Iraq, Basrah, ada Mekahnya, ada Madinahnya, dan ulama-ulama golongan tabi'in yang menjadi pelopor yang utama dalam bidang pentafsiran Al-Quran. Ada figure-figure besar. Kemudian diceritakan selepas zaman tabi'in itu lahirnya zaman tabi'in. Kita menceritakan tentang mulanya perkembangan tadwinul tafsir, penulisan. Mula itu dalam bentuk talqin, dalam bentuk mengambil ilmu itu daripada sahabat, daripada tabi'in, dan bentuk mulut ke mulut, talqin. Kita dah bincang. Kemudian kita masuk kepada zaman tabi'in, iaitu zaman pembukuan ilmu-ilmu Quran, ilmu tafsir, dan beberapa nama-nama kitab itu kita dah sebutkan, dan sampailah kita pada muka surat ke-8. Okey. Disebutkan itu pada mula tu zaman Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian seterus ulama seterusnya. Kita masuk muka surat 8 atas sekali tu dia kata. Okey. Dalam konteks moden, kajian ilmu-ilmu Al-Quran tetap tidak kalah menarik dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia kata dalam konteks yang moden, kita dah cerita zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Sekarang ni pengarang ni Syekh Manna Khalil Qattan, dia cerita pula zaman dia meninggal 1995.
Dia cerita pula zaman moden. Zaman dia ni 90-an ni orang kata zaman moden lah. Dia kata kajian tentang ilmu-ilmu Al-Quran tetap tidak kalah menarik dengan ilmu-ilmu yang lain. Disebutkan oleh pengarang bahawa walaupun dah ada disiplin ilmu-ilmu yang lain, namun kajian tentang Al-Quran ini dia tidak terhenti. Masih ada karya-karya yang dikaji. Ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu tafsirannya, ilmu nasih mansuh, ilmu maki madan, masih ada kajian yang dibuat. Tambah ilmu pentafsiran tentang Al-Quran tu masih ada. Maksud tak habis digali daripada zaman sezaman sampai zaman sekarang ni, kata pengarang. Orang-orang yang prihatin dengan gerakan pemikiran Islam terus berdaya upaya menemukan kajian-kajian Al-Quran yang selari dengan perkembangan zaman. Dia kata mana golongan yang prihatin dengan gerakan pemikiran Islam, ialah orang yang berfikir tentang perkembangan Islam ini, maka mereka akan terus mengkaji, mendapatkan maklumat-maklumat yang baru yang boleh dikaitkan dengan Al-Quran, dan banyak buhus kajian-kajian yang selari dengan perkembangan zaman. Maksudnya Al-Quran itu dia sesuai mana-mana zaman. Sebabnya lafaz-lafaz Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz yang kebanyakannya bersifat umum, tidak khusus. Jadi mana-mana perkara yang baru yang berlaku dalam konteks perkembangan moden ni, dia selari dengan konten Al-Quran itu. Jadi ulama boleh mengaitkan ayat-ayat yang dulu mungkin tidak ditafsirkan lagi, tetapi dengan perkembangan moden ini, ayat-ayat tersebut boleh ditafsirkan, boleh diterjemahkan, boleh diberikan pentafsiran yang lebih menarik, yang lebih terkini. Dia kata seperti kitab I'jaz Al-Quran karya Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i. I'jaz Al-Quran, ini maksudnya karya-karya yang terkini. Apabila kita dah ceritakan tentang kitab-kitab yang terdahulu, maka ulama-ulama terkini dia punya kajiannya itu lebih mendalam, lebih deep, lebih bersifat fokus. Contohnya dia kata ni, dia buatkan kitab I'jazul Quran, satu kitab yang membicarakan tentang kemukjizatan Al-Quran. Dia akan pilih isu-isu suasana terkini, ayat-ayat menampakkan kemukjizatan Al-Quran itu pada zaman semasa. Dihurai. Jadi keluar satu kitab, nama dia I'jazul Quran, karangan Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i. Kemudian karya saya sendiri, ini kata pengarang lah, Syekh Manak Khalil Khattam, At-Taswir Al-Fanni fil Quran. Ini ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran selain daripada mabahis fi ulumil Quran. Masyahid Al-Qiyamah fil Quran, tulisan Syed Qutb. Ada pula ulama macam Syed Qutb ni dikeluarkan daripada Quran ni satu kitab lain khusus yang membicarakan tentang apa? Masyahid Al-Qiyamah. Dalam Quran ni dia ambil topik-topik, tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kiamat, ahwalul qiyamat wa ma ba'dahu, hal-hal yang berkaitan dengan kiamat selepas kematian kan. Jadi satu disiplin ilmu yang dikaji. Tarjamah Al-Quran li Syekh Muhammad Al-Maraghi. Kemudian kitab lain dia kata Tarjamah Al-Quran. Penterjemahan Al-Quran ni dia jadi isu sebenarnya. Sebab ulama, kalau kita tengok ulama-ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang awal dulu, dia kata Quran ni tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Dia terjemah tu dia tak bagi, dia nak Quran tu betul-betul Quran aja. Jadi ada isu lah dari sudut terjemahan. Sebabnya perkataan Al-Quran ini, kalimah dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran tu dia tidak boleh di-replace, diganti dengan perkataan-perkataan yang lain. Dalam bahasa Melayu kita boleh guna perkataan, tapi sebenarnya perkataan itu adalah tidak tepat, tak sebagaimana yang dikehendaki khitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama berbeza pandangan. Nak terjemah ni boleh tak boleh? Ada ulama kata boleh terjemah, ada ulama kata tak boleh. Sebab terjemahan tu takut bila diterjemahkan dia tidak tepat kepada sebagaimana maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang satu kalimah tu boleh terjemah 5-6 maksud. Jadi dalam terjemahan dia nak letak yang mana satu. Sedangkan Quran itu dia memberi maksud 5-6 dia boleh pergi. Jadi itu berlaku isu di sudut terjemahan. Terjemah Al-Quran li Syekh Muhammad Al-Maraghi yang dibahas oleh Muhibbuddin Al-Khatib. Kemudian dia kata masalatu terjemah Al-Quran. Itu saya sebut tadi, ada masalah.
Masalah dalam terjemah Al-Quran ialah apabila kita berkembang, dunia berkembang, orang Islam semakin berkembang, macam-macam bahasa yang mempelajari ilmu Islam ni, jadi terjemahan tu perlu pelbagai bahasa. Jadi dia menghasilkan masalah-masalah berkaitan dengan penterjemahan Al-Quran, iaitu oleh Mustafa Sabri. An-Naba'ul Azim, Naba'ul Azim karya Muhammad Abdullah Darras. Ini berkaitan dengan cerita-cerita tentang hari kiamat, cerita-cerita tentang yang akan datang, An-Naba. Kemudian buku pengantar tafsir seperti Mahasin At-Ta'wil yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kemudian dibawa juga sini salah satu kitab itu pengantar tafsir. Sekarang ni yang kita belajar ni lebih kepada dalam bentuk ilmu-ilmu Al-Quran tu secara keseluruhannya. Maksudnya disiplin-disiplin ilmu yang diperlukan untuk kita menguasai Al-Quran. Tetapi di sana ada pengantar tafsir. Salah satu kontennya ialah pentafsiran Al-Quran. Jadi untuk belajar tafsir tu dia kena ada satu disiplin ilmu, iaitu pengantar, pengenalan kepada tafsir Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu. Dia nak mencarikan sifat-sifat mufassir, apa ilmu-ilmu yang perlu dikuasai untuk menjadi pentafsir Al-Quran. So lahir satu kitab pengantar tafsir Al-Quran yang nama dia Mahasin At-Ta'wil karangan Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Juga Syekh Tahir Al-Jazairi menulis satu buku At-Tibyan fi Ulumil Quran. At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ini juga salah satu aspek sudut yang diambil apabila kita nak beradab dengan Al-Quran. At-Tibyan fi Halamatil Quran, maksudnya ada adab membaca Quran, akhlak apabila kita antara guru dengan murid, macam mana guru membaca, bagaimana murid membaca, adab-adab kan. Dia jadi pula satu disiplin ilmu. Syekh Muhammad Ali Salamah menerbitkan Manhaj Al-Furqan fi Ulumil Quran. Ini berkaitan dengan ulum Quran. Syekh Muhammad Abdul Azim Ar-Razaqani sendiri menulis Manahil Irfan fi Ulumil Quran. Ini juga dalam ilmu ulumul Quran. Kemudian Syekh Ahmad Ali memunculkan, maksudnya dia membuat kitab buku Mudzakirat fi Ulumil Quran. Dia buat dalam bentuk muzakirat. Muzakirat ni maksudnya kitab yang kecil-kecil. Biasa kalau orang belajar-belajar ni yang jenis macam di universiti ni, dia akan ada silibus lah, kita boleh katakan silibus yang kecil-kecil tu dipanggil Mudzakirat fi Ulumil Quran. Buku ini dijadikan buku pegangan di kuliah ad-dakwah wal irsyad, dan yang terakhir adalah karya Subhi Saleh Mabahis fi Ulum al-Quran. So sama nama karya Subhi Saleh ni dengan karya kitab yang kita baca ni. Karya Manak Khatam ni ada juga orang lain yang menulis kitab yang sama nama dia, iaitu Mabahis fi Ulumul Quran karya Subhi Saleh. Serupa kalau kita tengok kitab-kitab hadis, contohnya Al-Muwatta. Kitab Muwatta tu banyak orang lain juga nulis nama kitab dia Al-Muwatta. Tapi yang makruf, yang kelima kata Muwatta Imam Malik lah. Orang lain ada juga nama-nama kitab serupa macam ni. Mabahis fi Ulumul Quran ada Subhi Saleh. Dan Abahas ala Ma'idatul Quran karya Ahmad Jamal. Ini tentang bahas-bahas, iaitu kajian-kajian yang berkaitan dengan Ma'idatul Quran. Apa yang ada kandungan Al-Quran tu yang menarik. Dia kata Ma'idatul Quran. Ma'idah maksudnya makanan. Okey. Inilah beberapa kajian yang dikenal sebagai kajian ilmu-ilmu Al-Quran. So dia akan jadi bahas buhus. Dia akan jadi kajian yang terkini dalam bentuk kajian apabila dah ada kitab-kitab yang lama. Sekarang perbahasan mengenai definisi ulum Quran. Okey, habis tajuk tu. Kita masuk ni. So pengarang dia masuk kepada tajuk nak membahaskan tentang definisi ulum Quran. Betul sekali dia kata. Ulum adalah bentuk jamak. Apa dia ulum? Ulum ialah jamak, itu plural daripada ilm. Ilm satu, ulum maksudnya ilmu-ilmu. Ilm sendiri maknanya al-fahmu wa al-idrak. Dikatakan ilmu itu apa? Ilmu itu ialah pemahaman. Al-ilmu wal-idrak. Idrak itu pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan kepada kajian pelbagai masalah yang bermacam-macam sesuai dengan standard ilmiah. Maksudnya yang dikatakan
ataupun ulum itu ialah ilmu-ilmu kefahaman, pengetahuan tentang ilmu-ilmu tersebut. Apa ilmu dia yang nak kaitkan, dan berdasarkan kepada kesesuaian standard yang dipelajari. Kalau sekolah rendah lah, kalau menengah lah, kalau universiti, kalau masjid peringkat masjid lah, dan sebagainya, dia kata. Dan yang dimaksudkan dengan ulum Al-Quran ialah suatu ilmu yang mencakupi pelbagai kajian yang berhubung kait dengan kajian-kajian Al-Quran, seperti perbahasan tentang asbabun nuzul, pengumpulan Quran, penyusunan, masalah makiyah, madaniyah, nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih, dan lain-lain. Ini kita dah bincang. Maksudnya bila jadi ulum Quran tu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, kajian-kajian, tajuk-tajuk yang boleh dikeluarkan daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Kadang-kadang ulum Al-Quran ini juga disebut sebagai usul tafsir. Kadang-kadang ulum Quran juga disebut sebagai usul tafsir, iaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip penafsiran. Dia kalau usul tafsir ni dia lebih khusus, cuma ada kadang-kadang dia sebut dengan usul tafsir. Usul tafsir ni dia lebih merujuk kepada bahagian pentafsiran, satu aspek sahaja daripada disiplin ilmu-ilmu Quran yang banyak-banyak tadi, tajwidnya, qiraatnya, tafsirnya, asbabun nuzul. Kalau usul tafsir maksudnya dia menjurus kepada hanya fokus kepada tafsir. Walaupun begitu, tapi sebenarnya dia dalam pentafsiran tu dia akan ada disiplin ilmu dia akan terkait dengan asbabun nuzul, terkait dengan wajah bacaan, dan sebagainya. Oleh kerana mengandungi pelbagai perbahasan asas yang wajib dikuasai dalam menafsirkan Al-Quran. Dia kata sebab apa dia letak nama usul tafsir? Sebab mengandungi pelbagai perbahasan asas yang wajib dikuasai dalam menafsirkan Al-Quran, maka dia letak nama sebagai usul tafsir. Habis bab yang pertama. Kita masuk muka surat 11. So kita dah cerita tentang sejarah perkembangan Quran itu daripada zaman Nabi, sahabat terus, dan juga zaman yang terkini, yang terakhir kita bahaskan tadi. Okey, kita masuk muka surat yang ke-11 ni, bab yang kedua. Iaitu tajuk dia tentang Al-Quran. Okey, kita tengok sikit. Bab kedua ni sebenarnya kita nak bincang tentang apa? Bab kedua ni kalau kita tengok di sudut isi kandungan dia akan bincangkan tentang definisi Al-Quran, nama dan sifat Al-Quran, perbezaan antara Al-Quran, hadis kudusi, hadis nabawi, perbezaan antara Al-Quran dengan hadis kudusi, perbezaan di antara hadis kudusi dengan hadis nabawi. Dia sekitar dia lebih kurang dalam 15 muka surat dalam bab 2. Dalam kerangka itu yang akan kita bincangkan pada bab kedua ni. Allah dengan sifatnya yang maha pemurah kepada manusia, dia tidak sahaja menganugerahkan fitrah yang suci yang dapat membimbing manusia kepada kebaikan, malah juga daripada masa ke semasa mengutus seseorang Rasul yang membawa kitab sebagai pedoman hidup daripada Allah, mengajak manusia agar beribadah hanya kepadanya semata, menyampaikan khabar gembira dan memberi amaran agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya pada Rasul. Memulakan bab yang kedua ni pengarang, dia bawakan dulu overview tentang Al-Quran tu bagaimana. Dia kata Allah ni sifatnya maha pemurah. Dia bukan sahaja menciptakan manusia dengan penuh sifat fitrah. Fitrah ni sifat yang suci, yang bersih, kemudian membimbing kepada kebaikan. Allah yang pertama pemurah, kemudian ciptakan manusia dalam keadaan fitrah suci. Kemudian Allah juga hantarkan Rasul sebagai ikutan, sebagai model, sebagai pengantar ilmu yang memberikan ilmu untuk kita terus hidup, way of life, kan? Yang mana kata Allah mengajak manusia agar beribadat kepadanya semata, yang mana yang dibawa oleh Rasul itu hanya untuk kita ni sebagai manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menyampaikan kabar gembira, memberi amaran. Maksud dalam Rasul itu tugasan dia bukan sekadar menyampaikan berita-berita yang gembira, basyirah, berita gembira, tetapi Nabi itu juga memberikan amaran dalam bentuk disebut sebagai nadhira.
agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah datangnya pada para rasul. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala dah hantarkan rasul, dah berikan kitab Al-Quran, dah ajar betul, maka di akhirat nanti kita ni tak ada excuse lah nak cakap dengan Allah kita tak kenal Nabi, tak kenal Islam, tak tahu ajaran, tak tahu hukum. Maka kita tak ada alasan begitu. Dibawakan ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah memutuskan rasul-rasul itu. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa 1665. Ini syahid kepada idea yang dibawakan oleh pengarang. So ada ayat Quran yang membicarakan tentang peranan rasul itu mubasyirin, memberi berita gembira, munzirin, memberi peringatan, dan sebutkan li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjah, supaya manusia nanti tak ada hujah di depan Allah di hari akhirat. Sebab rasul dah datang, dia kata. Okey. Wahyu diturunkan sentiasa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan berfikir manusia. So wahyu ini turunkan itu, Quran ini turunkan itu, kita tengok memang sesuai di sepanjang zaman. Ia memberikan jalan keluar daripada pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap kaum para rasul. Yang diturunkan wahyu itu bukan kepada Nabi Muhammad sahaja, tetapi nabi-nabi sebelumnya. Dan setiap wahyu ni turun itu, dia merupakan jalan keluar kepada semua masalah yang dihadapi oleh setiap kaum. Oleh rasul itu diutus dan diuji kaum tersebut, maka dengan wahyu itu semua masalah itu dapat diselesaikan. Demikianlah sehingga perkembangan itu sampai kepada masa kemuncaknya, iaitu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ke zaman Nabi kita, Nabi Muhammad pun perkara yang sama juga, manhaj yang sama juga yang Allah Subhanahu wa taala terapkan. Allah mengkehendaki agar risalah Muhammad muncul di dunia ini, maka diutuslah beliau, yakni Nabi Muhammad lah, apabila manusia telah lama tersesat akibat daripada tidak adanya pada rasul, demi menyempurnakan binaan para rasul yang telah diutus sebelumnya, iaitu dengan kitab yang mengandungi syariat yang bersifat menyeluruh dan abadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kaum yang bagaimana, masyarakat bagaimana, masyarakat yang jahiliyah, yang mana ketika itu menyembah al-asnam, menyembah berhala dalam keadaan yang sesat, tak kenal Tuhan, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu Nabi itu diutus untuk menyempurnakan binaan yang telah dibina oleh rasul-rasul sebelumnya yang dah rosak, yang dah sesat umat-umat manusia pada ketika itu. Maka Nabi diutuskan untuk membetulkan balik ke keadaan itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa mathalul anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labanin." Oh, bukan labanin. Laban ni dia jadi susu. Labinin. Labinin ni muannas. Dia mesti labinatin. Mesti labinatin. Ni kena betulkan ya. Labinatin ya. Mawdi'a labinatin min zawiyah faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jibuna minhu wa yaqulu laula hazihi labinah. Labinah fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan diriku dengan para nabi sebelumku ialah bagaikan orang yang membina sebuah rumah dengan elok dan indah, melainkan bahaginya ada satu tempat, iaitu ada satu bata, satu binaan. Di salah satu sudut ni yang belum terisi satu batu. Orang-orang pun mengelilinginya dan berasa takjub seraya berkata, seandainya bukan kerana kekurangan satu batu bata ini, nescaya binaan ini menjadi sempurna.
maka akulah batu bata itu, akulah penutup para nabi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan nabi ini sebagai satu penutup para nabi. Yang pertama. Yang kedua, rasul-rasul, nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa ajaran yang sama, membawa akidah yang sama, membawa kefahaman tentang ibadat kepada Allah yang sama, yang mana mereka nabi-nabi sebelum ini diumpamakan oleh sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengumpamakan sebagai sebuah binaan, sebuah bangunan yang mana dah sempurna dah semua tu, cuma ada satu batu je yang kurang. Start daripada Nabi Adam alaihi salam nak sampai kepada Nabi Muhammad tu, so nabi-nabi pada mula tu dah mulakan binaan. Mula sikit-sikit sampai kepada Nabi Muhammad ni tinggal satu batu je. Dan Nabi memberikan gambaran bahawa dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dengan kurangnya satu batu untuk menyempurnakan binaan tu, maka manusia ni dia akan tawaf, yatufu nabi wa ya'jabuna minhu. Manusia-manusia ni akan tawaf, pusing atas binaan tu, tengok kalaulah ada satu batu ni ditutup, maka alangkah cantiknya. Maka maksudnya binaan itu tauhid kepada Allah, kefahaman tentang agama Allah itu, agama Islam itu dah ada sebelumnya, tetapi telah rosak, telah menjadi syirik, musyrik orang-orang pada zaman jahilah. Maka Nabi itu dia datang, dia menutup batu itu dan menjadi batu tersebut. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Itu dia menceritakan tadi ni peranan Nabi itu, kaitannya dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Yang Nabi tadi sebagai batu yang menyempurnakan binaan itu, maka Nabi ini dibekalkan dengan Al-Quran yang merupakan risalah, yang merupakan satu bentuk risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pegangan kepada seluruh umat manusia. Banyak hujah yang secara mutawatir diriwayatkan berkaitan dengan masalah ini, sama ada daripada Al-Quran maupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dibawakan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158 ni. Dia kata pengarang, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah A'raf ayat 158 ni, qul ya ayyuhan nas, wahai Muhammad, kamu katakanlah kepada manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah, petunjuk. Surah Araf 158. Ini buktinya. Bukti yang Nabi itu diutuskan kepada manusia. Dia tak sebut ya ayyuhallazina amanu, tapi Allah kata ya qul ya ayyuhan nas, wahai manusia, kamu cakap pada manusia seluruhnya, yang beriman, yang tak beriman, aku ni adalah rasul, aku ni adalah utusan Allah kepada kamu semua jami'an. Yang mana nak menceritakan Allah itu mulkus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai langit dan juga bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia. Huwa yuhyi wa yumit, Allah yang maha hidup, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka kamu semua wahai manusia, kata Allah, berimanlah kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul, yang mana sifat Rasul itu disebut oleh Allah Al-Ummi. Ummi itu dia tidak membaca, tak boleh menulis.
allazi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ummi itu yu'minu billahi wa kalimatihi, Nabi itu beriman dengan Allah dan juga ayat-ayatnya. Maka kata Allah, wattabi'uhu, maka kamu ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, moga-moga dengan kamu ikut Muhammad itu kamu akan mendapat petunjuk. Okey, kemudian didatangkan lagi ayat yang seterusnya. Ini dia nak kaitkan dengan Al-Quran. Ayat seterusnya dari surah Furqan, ayat yang pertama, tabarakallazi nazala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ni apa? Itulah dia Al-Quran ala 'abdihi, kepada hamba-Nya Muhammad, untuk menjadi peringatan bagi seluruh penduduk alam. Maksud dia ceritakan tentang Muhammad tu ada dikaitkan dengan Al-Quran yang sebagai risalah utusan. Kemudian kata pengarang lagi, wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi kafah. Ini dalam hadis yang lain disebut, setiap nabi diutuskan kepada kaumnya secara khusus, sedang saya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata saya diutus kepada seluruh manusia. Terdapat di dalam Bukhari dan Muslim, berasal dari hadis, saya diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia declare sendiri diri dia, wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassa. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini dia hanya diutus pada kaum dia je. Nabi Musa pada kaum dia, Nabi Daud pada kaum dia, Nabi Isa pada kaum dia. Tapi berbeza dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni diutuskan kepada an-nas kafah, manusia keseluruhannya, zaman Nabi sampai zaman kita, sampailah hari kiamat. Semua Nabi yang satu tu diutus. Sebab itu dikatakan sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan dia datangkan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berikan mukjizat Al-Quran, yang Al-Quran sifatnya mukjiz, dia melemahkan, dan dia selaras dengan setiap zaman lepas, zaman kita, zaman akan datang. Dia menceritakan perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku sampai akhir. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, sampailah akhirnya kita duduk dalam syurga dan ataupun neraka Allah, dan akhirnya masuk syurga Allah SWT. Cukup dalam Quran itu dengan sempurna. Setelah Al-Quran tidak akan ada lagi risalah sesudahnya. Disebutkan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenarnya bagi seseorang daripada orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup segala nabi. Dan ingatlah Allah adalah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Dia ada Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum turun ayat ni, Zaid ni dinisbahkan Zaid bin Muhammad. Dia cerita anak angkat, kemudian diubah, Zaid tu bukan kepada bin Muhammad. Adalah kisah di sebaliknya tentang anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ni nak sebutkan Muhammad tu bukan setakat bapa min rijalikum, tetapi dia tu sebenarnya adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan juga penutup pada nabi, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui setiap sesuatu. Maka tidaklah menghairankan sekiranya Al-Quran diturunkan dapat memenuhi segala tuntutan kemanusiaan yang berdasar pada prinsip-prinsip agama-agama langit. Maka turunnya Al-Quran ini dia mendasari segala prinsip-prinsip kehidupan manusia dalam agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum ini. Dia agama samawi, agama yang daripada langit turun tu asasnya sebenarnya sama.
Maka Quran dia hanya meneruskan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum ini. Cuma ialah dia berlaku tahrif, berlaku penyimpangan, penipuan, pembohongan pada umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad, kaum-kaum jahiliah. Setiap nabi itu dia ada kaum dia beriman. Akhirnya bila nabi itu mati, dia mula condong, rosak, tak beriman. Datang nabi lain, Allah Ta'ala hantar, beriman. Nabi dia mati, dia balik rosak, hilang iman dia. Maka Nabi Muhammad begitu juga. Dia katakan memenuhi segala tuntutan kemanusiaan yang berdasar pada prinsip-prinsip agama yang diturunkan daripada langit. Kemudian pengarang dibuatkan surah Asy-Syura ayat yang ke-13 sebutkan sini. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabur 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi Allahu yashtabihi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Ta'ala sebut Allah telah menerangkan kepada kamu perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya, apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Maksudnya benda tu yang sama yang diturunkan dan yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Maksudnya benda yang sama juga, tauhid itu juga yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, benda yang sama. Nabi Musa, Nabi Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisih padanya. Berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih sesiapa pun yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayah kepada yang kembali kepadanya. Allah sebut agama tu Allah Taala dah hantar benda yang sama pada semua nabi. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, semua sama. Tauhidnya itu, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah keluar daripada agama Allah ini. Tetapi Allah Taala sebut dekat sini kaburu 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Tetapi dia berat sebenarnya bagi orang yang syirik ini, yang mensyirikkan Allah ini, yang menduakan Allah dengan menyembah berhala ini, terhadap apa ma tad'uuhum ilaihi, apa yang Nabi seru kepada mereka. Kemudian di ujung ayat ni Allah Ta'ala sebut Allahu yashtabi ilaihi man yasha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pilih sesiapa yang dia kehendaki untuk mendapat tauhid hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan memberi hidayah kepada yang kembali kepadanya. Satu yang pertama Allah sebut Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih untuk dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama. Yang kedua, wa yahdi ilaihi may yunib. Yang kedua, apabila orang ni tersesat, kita ni tersasar daripada tauhid, daripada kebenaran, tetapi andai kata ada dalam hati kita rasa kita kena dah macam tersasar, kita kena baiki, maka pada ketika itu kalau kita nak kembali kepada kebenaran, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan hidayah. So dia dua benda yang berbeza. Satu Allah pilih, satu kita tersasar kemudian diberi petunjuk apabila kita ni ada keinginan untuk jadi betul balik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, apa ayat dia? Allah menyebutkan sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memperbaiki sesuatu kaum itu sehingga kaum itu nak memperbaiki diri dia. So itu yang kedua tadi, wa yahdi ilaihi may yunib. Okey, habis sampai itu surah Syu'ara. Ini semua ni ayat-ayat ni dia nak mengukuhkan untuk masuk kepada Al-Quran. Ini dia nak beri kita kefahaman prinsip Nabi itu, prinsip Quran, kerangka tugasan itu. Kemudian Rasulullah SAW mencabar orang-orang Arab dengan Al-Quran, padahal ia diturunkan dengan bahasa mereka sendiri. Mereka juga pakar dalam bahasa itu, tetapi mereka tidak mampu untuk membuat sepertinya, atau dengan 10 surah yang sama dengannya, atau bahkan satu surah sahaja yang serupa dengan Al-Quran. Maka nyatalah kelemahan mereka dan menjadi kuatlah mukjizat Al-Quran. Diceritakan Quran tadi. Kemudian Quran itu juga, dalam Quran itu dia mencabar golongan-golongan musyrikin. Kalau mampu buat satu
satu surah. Satu surah Allah cabar orang musyrikin, tak mampu. Minta Allah Ta'ala cabar pada ayat yang lain, buat 10 ayat, tak mampu juga. Minta satu surah yang pendek, tak mampu juga. Itu yang keluar sampai lahir ni Musailamah Al-Kazab. Biasa tuan-tuan dengar Musailamah Al-Kazab ngakunya dia menjadi nabi, dia buatlah ayat Al-Quran, Al-Fil, Mal-Fil kan. Apa nama ni? Gajah, apakah itu gajah? Dia punya hidung dia panjang, telinga dia besar. Jadi lawak lah. Kan? Ada yang menyahut cabaran itu. Itu pun tak menjadi ya. Allah telah memastikan untuk memelihara Al-Quran dengan cara penyampaian yang mutawatir, sehingga tidak berlaku adanya penyimpangan atau perubahan apapun di antara gambaran mengenai Jibril yang membawa turunnya ialah nazala bihir ruhul amin. Kita biar waktu asal. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung sikit lagi ya. Okey, dia memberikan gambaran tentang Al-Quran. Kemudian yang ni diberikan gambaran tentang peranan Jibril pula. Sebelum dia masuk kepada definisi Quran, nama-nama Quran tu, gambaran. Dia berikan gambaran pula tentang peranan Jibril dengan Quran tu. Dikatakan nazala bihir ruhul amin.
ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Surah Syu'ara ayat 193. Kemudian dibawa gambaran lain tentang Quran juga. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Sebenarnya Al-Quran itu sesungguhnya kalamullah yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia, yang kuat, gagah, lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arash, yang ditaati di sana dalam kalangan para malaikat. Maksudnya Jibril itu sangat ditaati di kalangan malaikat dan dipercayai. Sebenarnya sahabat kamu Nabi Muhammad itu, wahai golongan yang menentang Islam, bukanlah orang yang gila seperti yang kamu tuduh. Dia katakan wa masahibukum bimajnun, nak ceritakan Nabi Muhammad ni bukan orang yang gila, orang yang betul membawa Al-Quran. Dan Nabi Muhammad yakin bahawa yang disampaikan kepadanya ialah wahyu daripada Tuhan. Kemudian sesungguhnya Nabi Muhammad telah mengenal dan melihat Jibril di kaki langit yang nyata. Sebutkan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Muhammad tu bawa betul Quran, dia bukan orang gila, dia jumpa betul Jibril. Jibril tu bagaimana rupa dia ceritakan sayap ada berapa, 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri kan. Dia ceritakan dan dia jumpa betul, tengok betul Jibril tu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Tidaklah patut Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk tentang penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang gaib. Ini disebut dalam surah At-Takwir ayat 19 hingga 24. Menggambarkan peranan yang dimainkan oleh Jibril, Nabi itu bagaimana keadaan dia dengan Al-Quran, apa yang dibawa. Bahawa kemudian dia datangkan ayat yang lain, pengarang bawakan ayat dengan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih dan suci. Surah Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 79. Jadi Al-Quran itu daripada Lauhul Mahfuz, daripada Allah letak Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz tu tersimpan, iaitu ada malaikat-malaikat yang menjaga Al-Quran. Itu yang disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Pada ayat ini ada perbahasan ulama tentang maksud la yamassuhu illal mutahharun fi kitabim maknun. Dia tersimpan di tempat yang cukup terpelihara, di Lauhul Mahfuz, dan ada penjaganya, malaikat-malaikat di situ. Tidak boleh menyentuhkan malaikat, makhluk Allah, malaikat yang diakui bersih dan suci. Ini kat sini ada tempat lain tu dia nak cerita tentang wudu, tentang hubungan suami isteri, ada juga la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kat sini diceritakan tentang yang fi kitabil maknun, yang Quran itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Okey, kemudian kehebatan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran tu dia tidak mencapai level ini, la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh melainkan yang diakui bersih. Dia tidak ada hukum sebagaimana Al-Quran ini. Sebab kitab-kitab itu datang untuk waktu yang terhad. Maha benar Allah apabila berfirman. Sebab dia kata kitab-kitab yang sebelum daripada Al-Quran ini waktu terhad, kepada Zabur, kepada Nabi Daud, Injil, Taurat, Nabi Musa, Nabi Isa, hanya terhad kepada kaum dia, dan waktu juga terhad. Berbeza dengan Al-Quran ni, dia ada hukum dia yang tersendiri dan dia sampai di akhir zaman. Dan Allah menyebutkan pada ayat yang ke-9 surah Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala sebutkan kamilah, kata Allah, yang menurunkan adzikra. Adzikra itu apa? Ialah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan memastikan Al-Quran itu akan terus terpelihara sampailah kita nak kiamat nanti, maka Quran itu akan diangkat. Satu ketika nanti dah dekat dengan kiamat, Quran ni dia akan naik ke atas, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, wahai Tuhan, aku ni dibaca tidak diamalkan, hanya dibuat perhiasan di dinding-dinding saja. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa ayat-ayat Al-Quran ni satu waktu nanti akan diangkat, hilang semua. Kalau kita tengok zaman kita, wallahu alam, benda tu belum berlaku lagi. Kalau sekarang ni, kalau kita tengok isu-isu yang hilang ayat-ayat Quran ni, kebanyakannya salah cetak. Dia salah cetak, salah dari sudut percetakan lah. Terhilang muka surat, terhilang ayat, bertukar-tukar ayat, baris. Kebanyakannya berlaku begitu. Kita tak dapat, bukanlah yang sebagaimana nak berlaku di akhir zaman. Namun demikian, kita boleh ambillah pengajaran iktibar bila ada berlaku begitu kan. Kat masjid orang baca tiba-tiba dah hilang kan. Sebab saya terlibat dengan dengan Lajnah Tasih Al-Quran di KDN. Jadi kami menyemak Al-Quran yang nak diterbitkan dekat Malaysia ni, yang nak dijual tu, so dia kena lalu dulu semakan. Jadi kami yang menyemak tu, kita tahu. Dan kita tahulah isu-isu yang berlaku berkaitan dengan hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Kebanyakannya salah. Dari sudut semak, kita semak betul dah di Kementerian Dalam Negeri, kita semak betul dah. Tapi dia berlaku kesalahan apabila sampai ke syarikat. Syarikat dia cetak, ada tertinggal satu juzuk, ada tertinggal muka surat. Yang kami semak tu pun dia macam-macam isu ayat Al-Quran dia. Sebab bila syarikat ni dia nak buat inovasi, apabila dia keluar produk baru, dia nak inovasi dia nak supaya orang beli kan. Jadi ayat Quran tu dia tak usik, tapi frame tu dia usik. Tukar frame, tukar bunga, kemudian masukkan terjemahan, masukkan perkata. So apabila syarikat ini, penerbit ini diusik, dia usik itu yang menyebabkan rosak. Tertukar ayat, salah susun, muka surat lari, hilang, jatuh kan. Biasanya isu begitu yang berlaku. Itu di peringkat kami yang menyemak Quran. Di peringkat penerbitan pula, kita dah semak dah betul, tapi bila dia printing, lari, hilang muka surat, dia tinggal. Benda tu yang berlaku. Jadi yang disebutkan di akhir zaman ni belum lagi lah. InsyaAllah kita doakan moga-moga kita sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti kat situ muka surat 16 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.